Seterusnya kepada ahli catatan kuasa masjid yang saya muliakan, Sahibul Fadilah Tuan Imam Muazzin. Seterusnya kepada para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, para jamaah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Didoakan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan kelapangan hati, ketenangan jiwa, rezeki yang baik, kesehatan yang baik, diterima segala amal ibadah, diampunkan segala dosa, dan dipertemukan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga. Amin. Sehat tuan-tuan Alhamdulillah. Kita mulakan majlis ilmu pada malam ini dengan sama-sama membaca dan menghadiahkan bacaan kita Al-Fatihah, khusus pada junjungan besar baginda Nabi SAW, ahli keluarga, sahabat baginda, kedua orang tua kita, muslimin muslimat, sama ada yang masih ataupun terlebih dahulu telah meninggalkan kita, dan pada diri kita, mudah-mudahan dengan barakahnya surah Al-Fatihah kita akan sentiasa mendapat perlindungan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat rahmatullah. Jadi alhamdulillah malam ni kita jumpa untuk kali kedua, ya. Kali keduanya selepas bulan lepas saya datang membuat pengenalan berkaitan muqaddimah fiqh munakahat, dan jangan lupa itu di antara 4 fiqh yang besar yang harus kita pelajari. Ya, kita belajar lah, ya, fiqh ibadah, kemudian muamalat, munakahat dan jinayat. Itu fiqh yang besar. Ya, kita mengaji. Walaupun saya sebut selalu kita faham yang basic pun jadilah. Ya, tapi kalau kita mengaji secara konsisten dengan berkitab, saya yakin bukan sekadar kita mengaji sikit-sikit, tapi kita mengaji lebih mendalam. Walaupun kadang-kadang kita lewat, kan, tak apalah. Sebab kalau difikirkan nak ngaji kitab ni, ya kan, dengan sebulan sekali, masa lebih kurang 40 minit, kan, sebulan sekali, setahun 12 kali, tolak bulan puasa sebulan, dah kurang sebulan, campur kuponteng lagi, tak datang, tolak lagi sebulan, kan. Jadi kalau tolak bagi campur, rasanya insya-Allah lah sebelum pilihan raya akan datang yang tahun 5 tahun, habislah tu, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Baik. Yang lepas saya dah muqaddimah apa yang kita nak bincang dalam tempoh 5 tahun insya-Allah, bermula daripada pengenalan tajuk sampai tajuk terakhir dalam bab luqatah ataupun dalam bab al-laqid, iaitu apabila anak-anak yang ditemui dibuang, siapakah yang bertanggungjawab ke atas mereka. Itu dibahaskan dalam kitab fiqh. Ya. Jadi muqaddimah pada malam ni tuan-tuan, maksud undang-undang kekeluargaan Islam. Maksud undang-undang kekeluargaan Islam ialah hubungan yang berlaku di antara seseorang dengan keluarganya, serta hak dan kewajipan yang wujud disebabkan hubungan tersebut. Ya. Okey, antara seorang dengan seorang, suami dengan isteri, paling dekatlah, ya. Suami isteri ada hak, anak-anak ada hak ke atas mak bapaknya. Kerana apa? Hak ini wujud kerana hubungan tadi, kan? Baik, istilah ini adalah istilah yang diguna pakai pada zaman ini. Ia adalah lawan kepada istilah undang-undang sivil yang menyusun hubungan seseorang dengan anggota masyarakat di luar, ya, di luar ruang lingkup keluarga. Para ulama fiqh dahulu istilah ini untuk menjelaskan asas-asas dan hukum hakam yang berkaitan dengan kekeluargaan dan perkara yang berkaitan dengannya. Mereka menggunakan istilah khusus untuk setiap perbincangan seperti kitab nikah, kitab mas kawin, kitab talak, kitab faraid dan sebagainya. Itu dulu. Kalau buka kitab-kitab lama memang kita jumpa. Tapi sekarang ni tuan-tuan, pada ulama dah susun, ya, disesuaikan dengan peredaran zaman, suasana kita hari ini dari segi keperluan, ya. Cuma tinggal lagi bila kita mengaji ni tuan-tuan, insya-Allah, ya, kita akan lebih memahami sebab disusun daripada mula sampai habis. Kalau macam tuan-tuan ngaji bab ibadah, kan, dia start mesti cerita bab bersuci.
Start baru bab cuci, kemudian barulah masuk bab wudu, solat dan. Sama juga dengan itu tuan-tuan, ya. Kita tak boleh potong buka-buka aja terus tajuk poligami. Tak boleh lah. Itu jauh lagi, kan. Buka-buka aja terus cerita bab cerai. Jauh lah. Kan. Itu tajuk tu jauh tuan-tuan. Kalau bab cerai ni tuan-tuan jauh. Saya ingat dah 2 tahun baru kita jumpa bab tu. Tapi selalu saya ingatkan, kalau tuan-tuan ada kemusykilan dalam hal-hal begini, jangan tunggu. Ni lambat lagi, nanti tak payah. Ya, kalau ada persoalan berkaitan dengan hal-hal begini, timbul aja, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dengan ahlinya. Kalau kat sini ada tok guru, juru nikah kita 2 orang. Ya, yang seorang makhluk namanya Ustaz Lutfi, seorang lagi makhluk Ustaz Hanan. Tadi saya nampak Ustaz Lutfi hilang dah. Mana? Hilang. Dia kahwin. Mana? Tak nampak ada. Alhamdulillah. Saya nampak tadi, saya perhatikan dia. Alhamdulillah, tok guru kita ada. Jadi kalau tuan-tuan ada persoalan, terus tanya. Ini wakil jabatan untuk urusan kekeluargaan di peringkat karya tuan-tuan. Sebab tu kalau diikutkan pengalaman jadi imam jurunikah ni tuan-tuan, ada imam-imam lepas penggal dia tak mau lagi dah jadi imam, tak mau dah, kesel. Ada satu imam Jawa, dia agak berumur juga, saya tak sebutlah Korea mana. Sebab saya pernah jaga jurunikah perangkat negeri Selangor kat Ibu Jabat berapa tahun, tahulah. Kan ada imam tu dia lantik satu penggal tu kalau dulu 5 tahun, sekarang 3 tahun satu 3 tahun. Lepas tu bila kita call, kita minta balik isi borang kan, dia kata, Ustaz aku mau lah Ustaz, aku kesel lah. Alah je satu penggal orang kesel lah, orang kelar lah. Tu kan. Dia Jawa, aku cakap Jawa dengan dia tuan-tuan. Dia penat lah, tak mau, penat. Kan rupanya uruskan nikah ni bukannya cerita nikah aja, gambaran kita imam jurunikah nikah aja dah. Kan, jadi masyarakat kalau kat sini ada masalah, cari ini orang ni dulu. Tapi imam kita tuan-tuan, sampai peringkat dia cerita, dia penatnya bukan apa tau, orang datang dah lah lewat, suka hati dia, itu satu hal. Lepas tu semua masalah dicari imam. Pernah berlaku 12 malam lebih kurang, laki bini bergaduh dekat rumah, dia tak tahu, dia ingat imam, dia kejar imam tu. Orang datang depan rumah, bergaduh depan imam. Itu imam cerita tu, saya tak sebutlah kat mana kan, tapi imam tu kerahan Ustaz nak ngarep rumah, kesel, gaduh depan rumah. Dah mendamaikan dengan 1 jam, masuk rumah bininya pula stres. Tu kat luar bergaduh, dia pula bergaduh dengan bini. Sudah tuan-tuan. Tu kan bukan bergaduh lah, bini kata Allah macam mana dah ya. Itulah macam mana kan. Tapi saya berpandangan itulah khidmat kita dengan masyarakat untuk membantu, ya. Sebab kalau nak tunggu pejabat, office hour kan. Jadi wakil-wakil imam-imam kita inilah yang kita harapkan untuk membantu. Jadi kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan, tanya dengan imam kita, insyaAllah dia boleh jawab, ya. Kalau agak tak boleh jawab, nanti dia lambung dalam grup. Dalam grup, dia ada isu ni apa nak jawab. Jadi dalam grup kita, jurunikah dia taling ni jurunikah paling ramai dalam negeri Selangor, paling ramai. Ya, negeri lain, daerah lain ada yang 30, ada yang 40, tinggi-tinggi pun 60. Petaling jurunikah saya ingat dekat 100, paling ramai. Dan dalam tu memang tok guru ramai. Ya, jadi kadang kita lambung dalam tu, kita pun berbincang. Sebab kadang-kadang jumpa isu-isu yang kadang-kadang saya pun jam. Orang dia PM Ustaz macam ni nanti dulu. Jam ni. Saya tak boleh fikir ni. Jam nanti dulu, nak selesaikan dulu, kan? Banyak isu tuan-tuan yang kita bincang insya-Allah, ya. Jadi malam ni kita masuk bab yang pertama, bab nikah. Yang bab simple ni saya tak akan detail sangatlah, ya. Cuma kalau tuan-tuan ada soalan macam biasa, tuan-tuan boleh PM saya, WhatsApp siap-siap. Nombor saya ada pada Ustaz Lutfi, ya. Jadi tuan-tuan boleh minta PM terus. Kalau ada soalan, segan nak tanya, terus WhatsApp je, nanti saya jawab. Saya suka macam tu. Kan, suka gitu. Kalau ada soalan tanya, walaupun isunya tu belakang hari lagi. Ustaz, saya dengar zihar tu apa? Kita jawab teruslah. Pernah dengar perkataan zihar? Pernah dengar ya? Pernah kan? Hukum zihar apa tuan-tuan? Hukum zihar apa? Haram dan berdosa besar. Jangan main-main tu. Ya, haram dan berdosa besar. Kalau timbul itu berlaku tu, dia ada cara nak selesaikan. Dan kalau tidak diselesaikan, dia memberi kesan boleh membawa kepada isu perceraian dalam keluarga. Berlaku tak dalam masyarakat? Berlaku.
Aku tuan-tuan ya. Okey. Baik, jadi mukadimah malam ni perkara biasa, saya takkan detail sangatlah ya. Okey, pengertian nikah secara ringkas tuan-tuan. Dari segi syarak, nikah ni maksudnya akad yang menghalalkan istimta', yang ini bersetubuh, berseronok-seronok di antara suami isteri dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Dah. Kan itulah akad. Bila sebelum nikah, bahasa mudahlah, boleh pegang tak laki perempuan? Tak boleh. Haram. Bahkan kata Nabi SAW ya, orang yang memegang daging babi yang berlumuran darah lebih baik daripada dia memegang wanita yang bukan mahram padanya. Faham? Tapi cerita dengan tuan-tuan ni insya-Allah. Tapi kalau peluang saya bercakap dengan remaja dekat luar, peluang dengan kursus kahwin, putala cukup-cukup je. Memang bagi ingat-ingat cukup-cukup je. Kadang-kadang itulah peluang kita ingatkan. Kadang-kadang kursus kahwin pun kita sampai kita tengok gelagat nak datang kursus, tapi Allah, gayanya pun tak berapa comel lah. Kadang datang naik motor bang, naik motor dua orang, naik motor, kadang kita gelagatnya lah tengoknya, dikepit powernya sampai handle, alah ngeri aku kadang-kadang tu. Tengok gelagatnya. Kalau dah depan mata kita dia boleh buat macam itu, kat luar pun cerita tuan-tuan. Kan? Jadi saya harap tuan-tuan yang punya anak, baik anak bujang ke anak perempuan, ditegur-tegur, dinasihat sikit lah sebelum jadi benda-benda yang tak sewajarnya. Sebelum kahwin haram, tak boleh, tak ada tolak ansur. Nak, kalau misal kata dah bertunang kan, nak berjalan ke, kalau macam anak tuan-tuan dah bertunang, nak berjalan, boleh tak jalan dengan tunangnya? Boleh. Siapa kata tak boleh? Istilah dating, boleh tak? Jawapannya boleh, harus, tak ada masalah. Tapi mesti ada mahramnya, itu saja. Kan? Kalau macam anak tuan, ada anak dara, dah tunangan, nak dolan, nak jalan, walinya ikutlah, apa masalah? Kan? Budaknya bawa kereta, bapaknya sebelah, budak perempuan dua belakang, insya-Allah tak jadi apa-apa punya lah. Dalam tu zikir aja sudah selagi itu. Tak berani nak buat pelik-pelik tu. Kalau ada dua orang, nanti kita akan cerita tuan-tuan. Nanti saya akan cerita. Dulu sempatlah masa saya di Hulu Langat dulu tuan-tuan, saya di Hulu Langat agak lama juga dulu. Kebetulan masa tu baru kahwin, isteri je bawa saya belajar. Jadi saya masa tu banyak masa duduk dekat pejabat, tidur kat pejabat lagi tuan-tuan. Tidur kat pejabat kan, tidur join dengan pokok punya geng. Join pokok kuasa itu operasi sana, operasi sini. Tu yang kat Bukit Langat tu, dalam kereta Iswara warna hijau. Aku ingat lagi tuan-tuan. Bila kita suluh, tak pakai apa-apa dah. Aku cerita je, jangan dibayangkan pula. Ni tuan-tuan pergi bayang pula kan, lupa surah Fatihah kan gitu. Tapi kita jumpa tuan-tuan. Jangan kita tahu Bukit Permai, Bukit Langat, kita tahu. Kan? Itu pengalaman kita lah tuan-tuan. Dan kebanyakannya tuan-tuan muslim-muslim mereka tak kahwin lah. Dan ada juga yang kita temui dah bertunang dan nak kahwin, tapi buat benda-benda macam itu kan. Jadi ini akan menimbulkan masalah. Sebelum kahwin dah boleh, dah kahwin sah, tak ada masalah, halalan thayyibah. Tu boleh, tak ada masalah ya, selepas berkahwin. Sebab tu saya banyak jumpa mak bapak yang optimis dan lain macam ya kan. Bila kat pejabat kita tengok yang nikah tu muda-muda, 21, 22 dah kahwin dah. Kalau budak perempuan okey, budak perempuan 22, 21 kahwin okey. Tapi kalau budak lelaki 21 tahun kahwin, walah. Ustaz Lutfi kahwin umur berapa? Tak ingat dah. 24. Standard lah. Wajib ni waih kapan umur kahwin? 23. Okey lagi lah. Dia saya 25. Tapi kadang saya punya jumpa budak 20 tahun kahwin 21. Saya pun kadang tengok budak ni, kadang muka budak ni. Ni betul lah kahwin ni. Nak kahwin. Berjawab pun macam tak semengah. Alah, stres aku tengok tu. Tapi bapaknya kata, tak apa Ustaz, daripada keluyuran aja. Tahu keluyuran? Ngalor ngidul, dolanan, datingan, pegel aku. Kawin kewai, kawin kono. Arah dolan, orang balik karepmu. Bapaknya cakap. Kan? Dah kahwin dah halal. Kau nak dolan, kau nak jalan, kau nak balik, kau tak balik, kau punya pasal. Pasal apa? Dah halal. Bapak mak pun tak berapa kisah. Itu je tuan-tuan. Bagus mak bapak macam tu. Banyak saya jumpa lah. Sebab tu track record saya, paling muda saya jumpa budak perempuan kahwin 14 tahun. Tu record saya. 16 tahun biasa dah. Budak lelaki 17 tahun. Tu ada kes lah sebenarnya tu ya. Tapi kalau budak lelaki 18 tahun 19 tahun tu pun muda lah. Saya 18 tahun 17 tahun lastik melekat lagi kat sini
Kan, tak mikir isteri, tak mikir perempuan lah, senang kata lastik melekat lagi tuan-tuan. Kan, mancing, ya, itulah, tak mikir kok kahwin. Tapi dah bapaknya maknya kata daripada keluyuran kahwinkan aja, dah kahwin halal, selesai. Betul kan? Itu bagus mak bapak macam itu, ya. Tapi jangan dah dikahwin dibiarkan aja, dah boleh sebab budak muda, nanti jadi macam kes saya yang lama dulu tuan-tuan, kahwin muda. Saya ingat itulah 19 ke 20 tahun. Bila kahwin muda, budak perempuan okey lah, bila dia kahwin tu jadi orang lah juga. Budak lelaki ni asal malam keluar racing, asal malam keluar racing. Ni betul tu. Sampai dah aksiden patah kaki, ingat insaf tak, racing lagi. Oh alah, isteri punya stres kan. Tapi dia tanya, "Jangan Ustaz, orang muda." Macam itulah orang muda kan. Kan, itu ceritanya. Sebab tu bila dah kahwin halal, sebelum kahwin tak boleh, ya. Baik, kemudian diringkaskan juga di sini tuan-tuan, secara amnya Al-Quran ada menggunakan perkataan nikah ini di dalam beberapa ayat Quran, ya. Salah satunya dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Ya, ada Quran boleh tengok, ya, ada handphone Quran boleh tengok, ya. Bila saya baca, mudah-mudahan tuan-tuan dengar dapat pahala, tapi kalau tuan-tuan baca pun dapat pahala, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassahunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha ila akhir ayat. Sadaqallahu azim. Ini satu ayat tapi hukumnya sangat banyak nih. Ayat ini tuan-tuan akan banyak perbincangan di kuliah-kuliah akan datang, melibatkan banyak hukum. Tapi kita cuma nak tengok satu ayat, satu perkataan, ada perkataan nikah, ya. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ni siapa tuan-tuan? Mudah-mudahan kita lah yakin wujudnya Allah, kekuasaannya, yakin wujudnya malaikat, yakin wujudnya perutusan para rasul dan anbiya, dan yakinnya akan adanya kiamat, ya, qada qadar dan sebagainya. Itu keyakinan kita dalam rukun iman. Tapi tuan-tuan, hati-hati, ada orang mengaji belajar, dia menolak salah satu rukun iman yang ada dalam rukun iman. Salah satunya dia menolak takdir qada dan qadar. Tu hati-hati tuan-tuan, ajaran tu kita jumpa tu. So hati-hatilah. Sebab tu sekarang ni kita walaupun jaga bab nikah-nikah ni tuan-tuan, kadang-kadang kita mungkin sampai satu peringkat nanti sesi temu duga tu akan dibuat balik lah silap gaya. Silap gaya paling kurang pun depan juru nikah sebelum imam sign kena tanya balik syahadahnya, tanya balik rukun imannya, tanya balik rukun Islamnya. Kena macam tu tuan-tuan. Kalau tak ada tuan-tuan, saya tak rasa pelik dan saya dah agak rasa bimbang. Tak pelik satu hal, tapi dah rasa bimbang dah. Sebab ada budak tuan-tuan, saya dah jumpa banyak kali, bukan sikit, ya. Banyak kali saya jumpa tuan-tuan. Ya, bila duduk depan kita, kalau saya rajin, kebetulan dia datang dan minta tanda tangan, saya sebelum tanda tangan, saya kadang borang tu saya letak depan mata, saya tanya je, datang daripada mana, menyembang lah, datang daripada mana, kerja mana, bila nak kahwin, oh ya ke, tadi datang, kalau kata petang tadi dia dah solat ke belum, saya tanya gitu, ya ke. Sekali-sekali cuba saudara baca syahadah. Ada yang boleh baca, alhamdulillah. Tapi saya pernah jumpa satu budak perempuan tak boleh mengucap. Sedih saya tuan-tuan. Saya kata nak kahwin tak boleh mengucap. Saya tutup borang balik. Saya kata kamu nak kahwin mengucap pun tak tahu. Macam mana kamu nak jadi seorang isteri, macam mana kamu nak jadi seorang ibu? Sebelahnya powernya tu. Ni pasangan ni, boleh mengucap tak? Saya agak serius tu kan. Boleh. Cuba ucap. Asyhadu. Bunyi jugalah sikit. Tak tahulah kalau pasal aku tegur tu jadi cuak. Saya kata saudara ni makwa ni nak kahwin ni tak boleh ucap syahadah, macam mana ni? Saya kata macam ni saya tak bagi kahwin. Tangguh, pergi kursus balik. Saya kata lepas bulan datang balik. Allah, jangan ustaz, nak kahwin. Nak kahwin tapi syahadah tak tahu, macam mana tuan-tuan? Ya, naudzubillah. Ya, itu yang nanti kita akan jumpa lah tuan-tuan. Kahwin dengan mu'alaf, ya, kita ada kes kahwin dengan mu'alaf baru masuk Islam. Ni dalam handphone ni, orangnya ada lagi ni. Doa WhatsApp saya lagi. Kita tahu nak macam mana ni. Sampai peringkat baru kahwin beberapa bulan, suaminya buat perangai tinggalkan dia. Ya, seorang Chinese. Cakap tu serang ni tuan-tuan. Seorang Chinese mu'alaf. Dia ada masalah ni tuan-tuan. Endingnya baru dia call saya, Ustaz, saya nak mau cerai lah. Saya tak mau lagi dengan suami saya. Habis. Saya sudah pening kepala dah ni. Baru kahwin berapa hari. Kan? Saya bimbang kalau dia dapat nasihat daripada orang yang tak kena. Kalau jumpa Salfi, okey, tak ada masalah.
Ada caranya. Kalau jumpa orang payah sangat, kalau awak keluar daripada Islam je, selesai masalah. Nampak tak? Naudzubillah min zalik. Kan? Masalah. Kesian tuan-tuan. Baru kahwin beberapa bulan, sekarang nak bercerai. Chinese, mu'alaf. Saya kahwinkan. Tu kalau bercerai tu muda lagi, siapa nak ambil? Ustaz Lufi tak berani. Aku pun kopi kurang ni. Tak tahulah kalau awak haji ni berani, berani kan? Senyum lebih macam tak berani ke senyum berani. Sian tuan-tuan, hati-hatilah ya. Tapi saya ada satu kes dulu sebelum ni. Sebab akidah kena jaga juga tuan-tuan. Dia kahwin, isterinya tu non muslim asalnya, masuk Islam, dasar Kristian. Lepas tu kahwin ada masalah, duduk depan kita bincang. Dia kata, Ustaz macam mana ni, kenapa saya ada masalah dengan isteri saya? Masalahnya Ustaz bukan sekarang masalah biasa. Isteri saya sekarang ni hampir setiap minggu masuk gereja. Macam mana Ustaz? Kacau dia kata. Kalau setakat dia masuk, dia duduk, tak ada masalah kan? Betul Ustaz Lutfi kan? Setakat masuk, duduk, tak ada masalah. Mungkin sebelah rumah tuan-tuan ada gereja kan, boring kat rumah, pergi gereja sebelah, duduk kat belakang, tengok orang kahwin. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tengok je lah, tengok je, tak ada masalah kan? Lepas boring ke gereja, pergi ke tokong pula, baring kat tokong, lepak. Lepas tu pergi kuil pula, baring-baring. Sami stres tuan-tuan. Tak ada masalah. Tapi pada saya, daripada kau pergi situ, baik kau pergi masjid. Dan masalah isu ni, saya kata masalahnya kalau dah pergi ni, dia ikut ritual gereja tu ke tidak, soalan dia. Ikut ke tak ikut? Kalau ikut, confirm masalah besar dah ni. Ya, jadi kita kata tak apalah, buat aduan, nanti kita panggil, kita bincang, kita pujuk baik-baiklah. Ya, insya-Allah. So kena jagalah siapa-siapa yang menikah dengan mualaf ya, ini kena jaga lebih sikitlah. Ya, insya-Allah jangan ditinggal macam itu je. Wahai orang yang beriman, apabila kamu menikahi, mengawini perempuan-perempuan yang beriman, ya, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tiadalah perlu kamu menghitung iddah mereka. Ini ada hukum cerita bab iddah, ceritanya depan lagi. Tapi kita cuma ada perbahasan perkataan menikahi atau mengawini. Perkataan itu disebut dalam Al-Quran. Okey tuan-tuan. Baik. Okey, kemudian disebutkan secara ringkas lagi tuan-tuan, mengapa pernikahan disyariatkan? Islam telah mensyariatkan pernikahan serta meletakkan peraturan-peraturan yang jelas dan tepat. Peraturan-peraturan ini diasaskan di atas prinsip-prinsip kukuh yang menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan rumah tangga, penyebaran kebaikan, penjagaan akhlak serta pengekalan keturunan manusia. Sebab itu saya selalu menyebut mengapa pernikahan ini disyariatkan, hikmahnya apa. Ya, kat sebelah depan ni pun ada, tak apa kita kongsi awal. Saya menyebutkan selalu bila orang yang nak bernikah ni tuan-tuan, ya, mungkin tuan-tuan yang nak nikah ke, nak kahwinkan anak ke, kan, tuan-tuan pesan, ingat betulkan niat dan tujuan kamu berkahwin. Bukan semata-mata cukup umur, ada duit, mak suruh kahwin, bapak suruh kahwin, aku kahwin. Nanti dulu. Tapi betulkan niat. Yang pertama, kita bernikah ini adalah kerana melaksanakan sebahagian perintah Allah Subhanahu wa taala, kan? Yang kedua, kita bernikah itu adalah untuk menghidupkan, mengikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita bernikah adalah untuk memenuhi fitrah, keinginan hidup bersuami dan beristeri. Ada tujuan-tujuannya. Dan yang keempat, bernikah untuk mendapatkan zuriat, dan disebut di sini pembinaan sebuah rumah tangga yang bahagia. Itu target dia. Tapi saya nak pesan awal-awal, yang dikatakan bahagia itu di mana? Di bahagia itu di dalam hati kita sendirilah. Itu je nak bagi tahu. Nilaian orang bahagia ni tak boleh digambarkan dengan mata kasar. Ada rumah besar, duit banyak, kereta besar, bahagia. No, boleh jadi ya, tapi itu bukan ukuran yang paling penting. Kalau itu gambarannya, belum tentulah ada orang yang kalau itu ukuran dia, maknanya mana mungkin ada seorang hamba Allah Ta'ala datang jumpa kita, sekarang dah baik dengan saya tuan, ya, dia cerita, kalau cerita duit memang banyak, rumah besar, ni cerita betul, tapi dia tersentak satu ketika berada di masjid, tergerak hati dia pergi masjid. Ada pangkat orang ni tuan-tuan, saya tak sebutlah nama dia kan, dan dalam peraturan pun tak boleh sebut.
kan, tersentak dia satu ketika pergi ke masjid, kan, lepas ke masjid balik, kadang-kadang tak balik kan, dia duduk kat tangga sembang kan, lepas tu dia tengok satu gambaran bagaimana keluarga yang biasa saja, kan, dia nampak suami, isteri, mak, bapak sama-sama pergi masjid, balik dia perhatikanlah, dia panggil mak dia kan, mama, abah, dia kejar-kejar lah budak-budak tu kan, kawasan masjid bagusnya. Lepas tu dia tengok sampailah dia masuk kereta, dia tengok kereta pun kereta biasa, tapi dia nampak indahnya kehidupan bahagia rumah tangga ni. Kemudian dia tersentak seketika, sebab dia kata, dia ceritalah, tapi cuma nak bagi tahunya rumah besar, duit banyak sebagainya, tapi anak-anaknya, isteri dan anak-anaknya tak nak macam itu. Ajak pergi masjid susah, anak-anaknya kenal dengan masjid pun payah. Ni berlaku tuan-tuan. Dia tersentak sendiri dan dia merasakan ruginya, seolah-olah dia ruginya dia seolah-olah dia sudah silap ataupun gagal dia mendidik anak-anak dia. Sampai sekarang dah terasa dia, ya kan. Saya kata tak apa tok, saya kata tak apa tok, tak apa, sekarang ni masih ada peluang lagi kan, tarik pelan-pelan kan. Kalau dia buat program kat rumah kan, kerana orang kaya kan rumah besar-besar kan, rumah besar, ada ruang, sekali lah kumpulkan sebulan sekali ke, datang ke rumah, baca yasin dan sebagainya kan, buat tazkirah sikit-sikit, cukup lah, makan-makan, tarik balik, kena ada sebelum dia makin jauh, ya, insyaAllah, ya. Baiklah, dan kita sebut di sini tuan-tuan secara ringkas dalil-dalil syariat perkahwinan tuan-tuan, ya, secara ringkas. Pertama, dalil daripada Quran, ya. Beberapa ayat, satu surah An-Nisa, ini biasa tuan-tuan dengar, ayat 3, dan satu lagi surah An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ya, maka berkahwinlah perempuan-perempuan yang kamu suka, ya, berkenan di hati 2, 3 atau 4. Kan ayat sambungannya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu memang rasa tak mampu nak berlaku adil, cukuplah seorang aja, ya. Tapi faham ya, 2 atau 3 atau 4, bukan dicampur. Kan ada satu ajaran, sehingga saya ni orang ni berlaku di negeri Johor. Nanti kalau ada masalah lapang, cuba tuan-tuan tengok dekat handphone, time adalah, saya tak payah sebut namanya lah, tapi dia punya tafsiran suka hati dia. Dia kata masna 2, wa sulasa 2 tu, wa tu maksudnya waw tambah 2 campur 3 jadi 5, lepas tu wa ruba campur 4 lagi 9 dah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, tambah 1, 10. Jadi tuan-tuan, isterinya ada 10 orang. Ini cerita betul ni, berlaku dalam negara kita. Isterinya 10, kan, dan nikah. Dan herannya tuan-tuan, macam mana dia boleh train isterinya. Kalau kita tengok track dia, tapi kita sudah kena tangkap semua, cerita agak lama, tapi berlaku, kan. Tapi dia boleh, maknanya 10 isteri ni dia kahwin ni, isterinya semua boleh terima dan menerima. Begitulah, redha meredha lah bahasanya tuan-tuan, kan. Zahirnya begitu, sebab boleh 10 isteri tuan-tuan, kan. Hebat tak hebat manusia ni tuan-tuan. Dia boleh tafsir Quran suka hati, hukum suka hati, jalan suka hati. Dan tuan-tuan kena ingat, kita cuma boleh 4 tapi dia 10. So nikah 6 tu macam mana tuan-tuan? Kan, pada dia sah, halal. Tapi kita dah jelas, jumhur ulama fuqaha tafsir Quran jelas hanya 4 saja maksimum. Okay, jelas nanti dia ada tajuknya nanti dalam bab tu, dalam 2-3 isteri tu ada tajuknya nanti insyaAllah, tapi lambat lagi lah. Okay, satu, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Surah An-Nur ayat 32. Dan kahwinkanlah orang-orang yang bersendirian, orang bujang di antara kamu, dan hamba saya lelaki dan hamba saya perempuan yang soleh. Pun dalam Quran disebut, ya. Baik. Kemudian yang disebut di sini lagi, yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengukuhkan lagi bahawa yang kita mengaji adalah perintah Allah, sunnah Nabi yang besar, dan tidak boleh dinafikan dari segi dalilnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat memang banyak pasal nikah ni tuan-tuan.
Tapi ini pun satu hadis yang biasa juga tuan-tuan dengar, tapi kita bacalah sebab ini yang disebut oleh Nabi SAW. Ya ma'syara syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu 'adhul lil-bazar wa asl lil-fajr wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wija'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pemuda, sesiapa di antara kamu berkemampuan, hendaklah dia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menutup pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Sesiapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa adalah pendinding baginya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan para pemuda, jangan tak kahwin. Itu pemuda lah. Tapi yang petua ni macam mana petua ni? Ya, ada yang sampai umur 40, 50 tak kahwin. Sayang umur lah tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan ada adik laki ya, yang perempuan tak kahwin lagi, pujuk-pujuk lah tuan-tuan. Dipujuk-pujuk lah, jangan lewat sangat ya. Saya depan mata ni tuan-tuan, saya bila sebut ni saya terbayang ada 2-3 orang ya, 2-3 orang ni tuan-tuan, umurnya yang seorang tu dah 50 lebih tuan-tuan, pun tak kahwin. Bila kalau jumpa sembang-sembang kan, kita usir-usir kahwin lah. Rumah ada, kereta ada, kerja ada, kan? Sampai dia kata bila nak kahwin, bila cerita kahwin dia mulalah tengok langit. Kan? Dia tak minat langsung cerita benda-benda macam ni. Bukan apa tuan-tuan, sayang umur. Kan? Kalau kita kata umur 50 tahun baru kahwin, contohlah jodoh lambat tu saya tak boleh kata apalah kan. 50 baru kahwin, kadang saya umur tuan-tuan, kalau 50 umur 51 baru dapat anak, 51 tahun baru dapat anak seorang kecil, baby pula. Aduh, kita 50 tahun tu rasanya nak tidur anteng dah rasanya kan, tapi nak jaga baby macam mana tuan-tuan ya? Tak apalah, nak macam mana kan, rezeki dia, jodoh dia, laluilah. Tapi kesian lah kan? Macam tuan-tuan mungkin nampak gayanya, kalau diingat-ingat rasa terjaga semua kan. Umur 60 anak dah besar-besar, 70 anak yang kecil silap gaya pun dah umur 20 tahun. Selesa lah ya, insyaAllah ya. Tapi kadang-kadang itulah yang apa nama, yang minta maaf cakap lah, yang duda, yang janda bertemu lewat masanya kahwin, tak apa, tak ada masalah kan. Tapi kalau misal kata dah umur 60 baru kahwin, dapat anak kecil pula, dahsyat tuan-tuan. Berlaku tak? Berlaku. Saya tuan-tuan bila sebut ni terbayang beberapa orang. Ada satu orang Jawa tu, umurnya dekat 68 masa tu. Ini cerita ni masa saya kat Petaling, lama dah ni. Dia nikah dengan seorang perempuan duda. Saya ingat saya dia duda, kalau tak salah saya lah, dia duda tuan-tuan. Dia kahwin, alhamdulillah, dapatlah seorang perempuan luar daripada Malaysia. Orang perempuan 30 lebih, lepas tu nikah, lepas tu daftar, lepas tu jumpa lagi, daftar untuk dapatkan pengesahan untuk daftar anak. Saya kata, wah hebat, wah rezeki ni ya, alhamdulillah, untuk bayi menang. Allah dicekik ke pangeran ya, terima wae lah ya, alhamdulillah. Tapi saya terbayang tuan-tuan, 60 lebih jaga baby lagi. Tinggi ilmu ni, sanggup? Fikir 2 kali tuan-tuan ya. Tapi nak macam mana rezeki dia kan, okey lah ya. Tapi kalau saya rasa lah yang dah 40-46 ni pun, kalau nak jaga baby pun nak fikir 2 kali lagi tuan-tuan ya. Anak sembang kat rumah, ni agak-agak boleh dapat baby lagi tak? Boleh, tapi nak jaga bangun malam apa dah ke? Gelak-gelak ya tuan-tuan ya kan, dah rasa macam tak kuat lah ya. Rasanya waktu-waktu macam ni kita rehat lebih lah ya. Tapi kalau Allah nak bagi, nak macam mana, betul kan? Kan? Jadi kalau Allah bagi, jangan tolak, jangan sombong lah. Pasal berlaku kat jabatan, ada kes perempuan tu 40 lebih, ni cerita betul tuan, 40 lebih. Dia tak orang kata tak jangka pun yang dia mengandung tuan-tuan ya. Ringkas kata, tiba-tiba mengandung. Dia anak dia yang besar, yang kecil mungkin dah sekolah rendah sebagainya, dengan kehendak Allah Ta'ala mengandung lagi. Bila mengandung jadi stres dua-dua ni. Suaminya stres pasal apa? Isterinya macam tak terima kandungan, lepas tu bincang-bincang sampai nak gugurkan anak. Tu. Kes tu sampai jabatan, minta nasihat. Sebab suami kata, kenapa nak gugur? Keluarga kata pun jangan. Dia tak boleh bersedia, macam umur 40 lebih, 40-an mengandung lagi. Astagfirullahalazim, sampai perangat gugurkan anak. Kenapa lah? Tapi alhamdulillah, setting dia buat perbincangan kan, ditegur dan dinasihatkan
Ya, ada seorang ustazah tu nasihatkan, dia menyebut satu ayat yang akhirnya dia nampak balik fikir dan dia terima. Sampai dia kata simple aja. Dia kata, dah Allah bagi anak tu rezeki, kurniaan rahmat yang besar. Mengapa Allah bagi rezeki, bagi nikmat, kita nak tolak nikmat Allah yang belum tentu orang lain boleh dapat, kita dapat. Bahasa mudah tuan-tuan, kenapa nak kufur dengan nikmat Allah? Tapi tak sebut perkataan kepada dia kan. Dia kan jadi tekanan. Kan, syukurlah dapat anak, mungkin ini anak yang anak soleh gini dan sebagainya. Alhamdulillah dia terima tuan-tuan. Ya. Ini ceritalah pasal anak ya. Cerita anak ni jangan main-main tuan-tuan. Kahwin tak ada anak ni gaduh besar tau, jangan main-main. Di gaduh besar. Jangan main-main ya. Nanti aku cerita kalau tak percaya nanti. Tapi tak tahulah tahun bila ya. Okey, baik ya. Jadi para pemuda tak boleh kahwin lah. Kalau misal kata belum mampu nak kahwin, kan, kerja pun makan nasi ngam-ngam diri sendiri je, ya kan, nafsu pun tak boleh terkawal, berpuasalah. Sebab bila berpuasa, nafsu pada kebiasaannya akan lemah. Kan, dia akan lemah ya. Tengok orang perempuan pun tak ada nafsu, tengok begitu je, macam tengok tiang elektrik ya, tak ada apa benda pun. Ya, nafsu tak ada, kan? Gitu ya. Okey, berpuasalah. Tapi kalau sampai satu peringkat, hukum nanti kita bahaskan, kalau dia tidak berkahwin boleh membawa kepada pekerjaan zina, lebih baik dia berkah itu saja. Dan kahwin nanti kita akan bincang, khair nikah aisarah, kata Nabi SAW, nanti kita akan jumpa. Sebaik pernikahan adalah dipermudahkan, jangan dipersulitkan, jangan disusah-susahkan tuan-tuan. Ya, insyaAllah kita akan jumpa nanti benda-benda itu. Baik, habisnya. Baik, seterusnya ijma' ulama di sepanjang zaman bersepakat bahawa perkahwinan merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, perkara yang disyariatkan ya sepanjang zaman, daripada zaman mula-mula manusia pertama diciptakan Allah ya sampailah ke akhir zaman nanti, perkahwinan itu fitrah. Sebab itu kita tahu Nabi Adam AS hidup bersendirian, lonely. Kemudian baring, tidur, duduk sorang-sorang, kan? Dalam mimpi tergambar ada satu susuk tubuh manusia macam dia, tapi beza sikit. Ya, bila terjaga, tengok dah ada depan mata. Itulah Hawa. Itu sifatnya. Dia tak boleh hidup sendiri. Ya, tak boleh hidup sendiri. Itu kebiasaannya lah ya. Lelaki perlu perempuan, perempuan perlu pada lelaki, sampailah sekarang ya. Itu yang fitrah yang betul. Fitrah yang tak betul, yang macam baru ni lah, yang barunya fitrah ni. Bukan fitrah tu, itu setan punya perangai tuan-tuan. Ngeri lah tuan-tuan akhir zaman ni. Letih nak cakap ya. Bercium laki dengan laki. Dia tengok, alah, kemproh lah tuan-tuan, kemproh lah. Kan? Sampai peringkat lagi tuan-tuan, boleh kahwinkan laki dengan laki. Tengok juga tuan-tuan, saya tengok juga, bukan tak tengok. Bila kita tengok, la ilaha illallah, lanang karo lanang dikawinke, kepri lanang, laki dengan laki kahwin, barang tuan-tuan, sama je bendanya. Nampak tak? Ini sudah menyalahi fitrah. Perempuan dengan perempuan dan sebagainya, astagfirullah. Ya, tapi kadang-kadang kita terfikir, betul lah ya, untungnya kita umat Muhammad masih ada lagi orang yang berdoa menolak bala dan berselawat ke atas Nabi. Itulah yang dikatakan bala Allah ni banyak sangat tertangguh-tangguh. Kalau diikutkan betul-betul tuan-tuan, manusia akhir zaman ni tuan, apa je maksiat tak dibuat, penyebab bala Allah akan turun gila-gilanya turun tuan-tuan. Syaih 8, lambat lagi. Isyak 8.45. Tambah apa lagi? 5 saat lagi. Allahu Akbar. Okey, tak apa, kita bagi lawan azan sikit, lepas tu saya sama sikit betul.
La haula. Allah. آت محمد الصلاة الفضل واسمع قوم إنك لا تخلف الميعاد. Baik, alhamdulillah kita dah masuk Isyak, kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Baik, kemudian disebutkan di sini tuan-tuan, Islam menggalakkan umatnya supaya bernikah kerana perkahwinan mempunyai faedah yang besar kepada individu dan masyarakat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata, khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Kata Nabi SAW, dunia ini adalah perhiasan, keseronokan, ya. Dan sebaik-baik perhiasan ialah perhiasan atau keindahan dunia ialah wanita yang salihah. Ya. Ibu-ibu, saya harap ibu-ibu jadi isteri yang paling bagus, paling baik untuk suami, ya. Kalau ikutkan dalam hadis yang lain, nanti kita akan jumpa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anda ala ukhbiruka, ya, ada endakkah aku, jadi kata di sini, ala adullukum ala khairi ma yamizur rajul al-mar'atu salihah allati idza nazara ilaha sarathu wa idza amaradha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Kata Nabi SAW, isteri yang salihah ini, iaitu kata Nabi, tidakkah kamu mau aku tunjukkan kamu sebaik-baik perkara yang disimpan oleh seorang lelaki? Ia adalah isteri yang salihah. Bila suami tengok, suaminya terhibur. Ibu-ibu agak-agak suami suka tengok tak? Suka? Alhamdulillah. Senyum ke makin berterabur? Kau makin berterabur ni, ini kena muhasabah balik lah. Batu ibu-ibu kat rumah dia kena lawa-lawa, kena cantik-cantik, wangi-wangi selalu. Tu sunnah Nabi tu. Aisyah aja begitu, ya. Malam ni bu, ya, tidur minyak wangi lebih sikit, ya. Jangan asyik minyak kapak, minyak geliga, yuyi, bam gamat. Suami tengok kau dah macam gamat, aku tengok dah, ya. Pakai minyak wangi lebih sikit. Tak kira lah brand apa, follow me, follow up, jalan je lah nyanyi minyak wangi. Jangan main ambil botol sembur je, tengok reset apa yang sang suami pula, ya. Okey, itu yang perempuan lah, ya. Okey, orang lelaki pun kan lawa jugalah. Jangan bininya lawa berkena agak, lelaki macam Tarzan dah. Jangan begitulah, ya. Okey, bila suami tengok suka, ya. Bila suami suruh ikut, taat. Itu dia. Jangan cakap banyak. Tapi yang boleh, yang abang nak minum kelapa muda, panjat, tengok pokok ni dengar je tercabut kepala dia. Tak adalah perlu ketaatan tu, ya. Buat je lah apa suami suruh, ya. Dan bila suami tak ada kat rumah, maka dia menjaga dirinya dan harta benda suami. Itu isteri yang baik, ya. Suami tak ada ke rumah, jaga diri. Jangan pelayonan keluyuran aja, tuan-tuan, ya. Orang lelaki, orang perempuan kena ingat, orang lelaki paling pantang kalau balik bininya tak ada, hilang aja, berbulu kawan tu, ya. Sebab tu orang perempuan nak keluar kena minta izin dengan suami. So isteri yang baik lah, ya. Mudah-mudahan jadi isteri soleh. Dan Nabi dah pesan orang perempuan kalau nak tengok model yang terbagus, ada 4 orang wanita dalam sejarah. Ini kalau kuliah kaum ibu, elok dikuliahkan ni 4 wanita ni, ya. Nabi disebut dalam hadis, bukan saya sebut suka. Yang pertama siapa? Itulah siapa? Asia, ya. Asia isteri Firaun. Itu dia. Suaminya pelesit betul, kan? Tapi isterinya masya-Allah solehahnya sangat luar biasa. Itu kan Asia, ya. Sebab tu saya percaya sampai sekarang ramai wanita yang menggunakan, lembut sikit lah, mengabadikan namanya dengan nama Asia. Betul? Cuba tanya, kalau isteri tuan-tuan namanya Asia, cuba tanya, kenapa mak bagi nama Asia? Jawapannya simple.
Asia wanita yang soleha, taat kepada Allah, dan tempatnya kini di syurga Allah Ta'ala. Hebat wanita ni, walaupun suaminya peleset besar. Sini ada tak jemaah kita, ibu-ibu nama Asia? Ada? Kawan kita ke? Ada? Jiran ke? Ada? Ada, saya yakin. Cuba cek nama suaminya Firaun tak? Tak ada. Tak pernah saya dengar, tuan-tuan. Kalau suaminya Firaun ni, tuan-tuan, oi dahsyat. Yang kedua tentulah yang dinamakan, siapa namanya? Siapa? Maryam, ya. Maryam, ya. Maryam bintu Imran. Ini wanita juga yang disebut di dalam Al-Quran. Kalau tak salah saya, surah yang ke-19, ayatnya di 98, muka surat 303 ke 305. Ini pun wanita solehah, Masya Allah. Ibu Nabi Isa alaihissalam, wanita yang sangat solehah, ya, sangat luar biasa bagaimana dia memperjuangkan hidupnya tanpa dengan tak ada suami, kan kita tahu, melahirkan anak dengan secara bersendirian, ya. Tuan-tuan baca kisah ni, dua wanita ni sangat hebat, ya. Kemudian barulah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Oh, ni hebat ni wanita ni, tuan-tuan, ya. Nabi pernah didatangi Jibril. Dia kata, ya Muhammad, istrimu akan sampai ke sini sebentar lagi, dan Allah berkirim salam kepada istrimu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Allah kirim salam. Hebat, tuan-tuan, isteri kita, ya. Itu isteri Nabi lah. Jadi kalau tuan-tuan yang ada nama isteri nama Khadijah, mudah-mudahan punya semangat dan akhlak yang begini, ya. Isteri nama Khadijah tak? Tak ada. Cari seorang lagi yang nama Khadijah, InsyaAllah, ya. Kalau beranilah. Tak berani tak apalah. Yang abang malam ni nak panggil ayang dengan Khadijah, salah apa pula? Yalah, tak dapat nama isteri Khadijah, bagi nama Khadijah. Ini nama pelik-pelik, Markonah lah. Yalah, ya aku tahulah, Jawa-Jawa lah tahu Markonah. Saya pernah sebut satu kuliah nama Markonah. Rupanya ada orang gelap, rupanya ada jemaah nama Markonah. Oh lah, tak apalah. Itu Khadijah, ya. Panjang umur, kita sembahlah sikit. Wanita hebat ini, ya. Dan yang keempat, tentulah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Fatimah ni wanita yang sangat hebat, ya. Panjang umur, kita kisahlah sikit. Baik, satu lagi, tuan-tuan, sebelum saya habis 2 minit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini Islam menggalakkan umatnya, arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wa ta'aturu wa siwaku wa nikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara daripada sunnah-sunnah para nabi, iaitu apa dia? Pertama, malu, memakai wangian, bersugi dan berkahwin, ya. Jadi ini malu satu hal lah, okey, berwangian, siwak, tapi ada perkataan bernikah. Jadi kita mengharapkanlah, tuan-tuan, jadi kita boleh jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kita beramal dengan amalan-amalan yang wajib ni, tuan-tuan, jadi dalam perkahwinan ni pun kalau boleh kita jangan ketinggalan, ya. Sebab saya baru teringat ada satu kuliah, saya datang, saya dengar, saya terus teringat sampai sekarang. Dia sebut apa, tuan-tuan, dalam kuliah tu? Kalau kita jumpa hadis Nabi SAW yang merupakan suatu sunnah yang besar, seboleh daya kita buatlah, walaupun sekali pun tak apalah, seumur hidup. Sekurang-kurangnya itu dilakukan oleh Nabi dan kita lakukan. Kan? Macam nikah ni, tuan-tuan, kita dah tahu, kita dah faham, kita bernikahlah walaupun sekali. Mudah-mudahan itulah tanda kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak nikah 2, 3, 4, tak ada masalah, itu terbelah. Tapi sekurang-kurangnya sekali kita bernikah sudah menunjukkan kita ni mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan. Jadi batu sikit, saya ingat cukuplah untuk malam ni. InsyaAllah panjang umur, sehat walafiat. Kita akan sambung lagi perbincangan tajuk ni di kuliah-kuliah akan datang.
Jadi saya ucap terima kasih pihak masjid dan terima kasih kepada tuan-tuan yang istiqamah untuk terus duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Mohon maaf salah silap. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله